Assalamualaikum dan selamat kita bertemu lagi dalam ruang cermat kata. Topik yang saya nak cerita pada hari ini ialah mengenai tawaran saham keutamaan ataupun tawaran Redeemable Preferred Shares ataupun RPS. Okay. RPS yang dibuat oleh syarikat UPC ataupun Unlisted Public Companies ataupun syarikat awam yang tidak tersenarai di Bursa Malaysia. Jadi apa yang anda perlu tahulah ya. Jadi saya mana rujuk kepada social media content yang dikeluarkan oleh Investmart. Investmart ni merupakan inisiatif pendidikan yang dibawa oleh Suruhanjaya Security. Okay, kenapa saya terpanggil nak bercakap tentang maklumat ini ialah kerana apa, ramai kawan-kawan cermat yang cermat tengok agak excited dengan tawaran pelaburan saham keutamaan yang ditawarkan oleh UPC ni. Ya. Kenapa rata-rata tawaran tersebut tinggilah ya, 10%, 12%, 15% ya. Dan pelaburan tersebut ada yang boleh sampai 10,000, 50,000 ya. Dan rata-rata pun ada juga yang tinggilah ya, 250,000 tadi tu ya. Tapi yang poin yang Cik Mat nak tekan ke sini ialah kadang-kadang kita excited dengan tawaran pulangan tinggi tadi tu tanpa mengetahui risiko pelaburan tersebut. Jadi kita tengok pointer yang dibawa oleh Investmart tadi tu mengenai pelaburan saham keutamaan. Ada beberapa pointer di sini lah ya. Okay, yang pertama tadi tu mereka dengan jelas mengatakan bahawa SC does not approve the offering of shares by the UPC tadi tu. Maknanya SC tidak meluluskan. Okay, and then dia tambahkan lagi sini dia kata SC does not approve vet or register the information memorandum deposited by the UPC. Bermakna information memorandum yang didaftarkan di SC itu hanya didaftarkan sebagai rekod sahaja. SC tidak meluluskan, SC tidak vet ataupun maknanya bukan kata tidak melihat. SC tidak memberi kelulusan atau tidak kita boleh katakan bahawa SC tidak bertanggungjawab tentang segala maklumat yang diletakkan dalam information memorandum. Jadi maklumat dalam information memorandum itu terpulang kepada pelabur tadi itu untuk melihat, menilai sama ada ia cukup atau tidak untuk buat keputusan. Jadi jika sekiranya ia tidak cukup, maka pelabur perlu dapatkan maklumat lebih lanjut. Ya, jadi kena jelas. Tak boleh kata, oh dia dah lost dengan SC, selamat. Tidak. Ya. Dan seterusnya offers tadi itu atau tawaran tadi itu mestilah dibuat kepada sophisticated investors, high net worth individual, yang mana kalau kita sedia maklum high net worth individual tadi ini ialah mereka yang berpendapatan 300 hingga 400 ribu setahun atau mempunyai nilai aset 3 juta atau 4 juta tidak termasuk rumah yang mereka diami. Pun begitu Cik Mana pesan, kalaulah kita masuk kategori 300 hingga 400 ribu setahun income tadi itu, adakah kita berpengetahuan? Tanpa pengetahuan, ya kita tidak boleh membuat satu keputusan pelaburan yang memihak kepada kita. Ya, sebab apa? Ia ibarat berjalan dalam gelap tanpa lampu suluh. Dan kadang-kadang kita ada lampu suluh tapi kita suluh tempat yang tak betul. Ataupun maksudnya kita mendapat maklumat yang tidak betul dan membuat keputusan yang salah lah sebab maklumat yang kita dapat tak betul. Ya, jadi itu tujuannya dari itu. Mestilah sophisticated investors atau high net worth individual tadi tu. Ya. Dan kita jangan desak. Kalau kita bukan masuk kategori ni, maknanya kita ni mengambil risiko yang tinggi lah. Ya. Dan seterusnya orang yang menawarkan ataupun menceritakan tentang pelaburan tersebut ataupun ejen yang menawarkan skim pelaburan tersebut mestilah mereka yang berlesen CMSL, ya, Capital Market Services License Holder tadi itu. Kerana mereka menawarkan saham atau securities kepada kita. Ya, dealing in securities. Dan kita tanya ejen tersebut adakah mereka berlesen, minta mereka tunjuk lesen ataupun kita call Suruhanjaya Security, adakah individu yang bernama sekian sekian ni berlesen tidak, ataupun kita boleh cek sendiri dekat laman web SC lah adakah individu tersebut berlesen. Dan jika sekiranya skim pelaburan tersebut ditawarkan, dipromot atau dipromosi atau dijaja oleh mereka yang tidak berlesen,
Jadi sudah pasti kita tahu ini adalah risiko-risikonya berurusan dengan orang yang tidak berlesen. Dan satu kesalahan di bawah apa nama ni guideline ataupun peraturan untuk menawarkan saham UPC tadi ni, ya. Dan seterusnya pelabur itu sendiri perlu mampu membuat proses ketelitian wajar ataupun due diligence sebelum melabur. Due diligence hari ini, okeylah, mereka boleh call Suruhanjaya Security tanya, ada lodge information memorandum tidak? SC kata ada. Tapi itu ingat, itu bukan indikator untuk anda membuat keputusan untuk melabur atau tidak. Yes, ada lodge information memorandum. Tapi anda baca information memorandum tadi tu. Konten tu anda pastikan cukup jelas, cukup semua serbi lah untuk anda membuat keputusan nak meletakkan 50,000 atau 220,000 tadi tu. Adakah maklumat tadi tu cukup? Dan jika maklumat tak cukup, anda dapatkan maklumat. Dan jika dia kata, oh ini rahsia, simpanlah rahsia anda. Ya. Jadi, ingat, call SC kata ada lodge information memorandum, itu bukanlah indikator ataupun penanda aras untuk anda kata, ya, ia selamat. Tidak. Pelaburan tetap ada risiko. Dan lodgement information memorandum dengan SC tidak memberi anda satu indikasi bahawa ianya selamat. Sebab setiap pelaburan ada risiko. Ya. Anda kena ingat. Ya. Dan seterusnya, jika sekiranya anda nak lebih lagi maklumat, macam Cik Mat kata tadi tu, call pihak berwajib, call Suruhanjaya Security, ataupun pergi ke laman web SC, rujuk kepada link ni, regulation guidelines UPC tadi tu, ya. Cuba baca, fahamkan. Dan kalau tak jelas, tak faham, call SC. Dan ingat, kalau tak faham, jangan kita desak, ya. Sebab kita mendedahkan pelaburan kita kepada risiko secara unnecessarily, ya, secara sengaja tadi tu, ya. Jadi setakat ini saja perkongsian dari Cik Mat. Sekian, kita bertemu lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat melabur.